So now we move to thermal aspect. Okay, kita move kepada thermal aspect. So apa thermal aspect yang kita nak bincang? Kita nak bincang sekarang ni macam mana kita nak menilai berapa banyak heat transfer. So biasanya benda ni kita nilai menggunakan pakai Q bersamaan dengan HA delta T. Okay. Dan benda ni delta T ni ada dua penggunaan yang berbeza bergantung kepada kes. Yang pertama kita ada kes apa? Kita kena ada Q constant dan kita ada kes T constant, surface temperature constant. So dalam kes sebelum ini, kalau kita tengok dalam laminar flow, kedua-dua ni distinguish different correlation. Okay, maknanya kalau Q constant pakai correlation lain, kalau T constant pakai correlation lain. Cuma dalam kes turbulent flow, kedua-dua kes ini iaitu constant heat flux dan juga constant surface temperature menggunakan pakai correlation yang sama untuk Nusselt number. Okay. Nusselt number yang paling common dan paling ringkas biasa digunakan adalah Nusselt number correlation yang diberikan oleh Tituss-Boulter. Okay. Tituss-Boulter memberikan bahawa Nusselt number bagi mana-mana flow turbulent flow inside a pipe boleh diberikan oleh 0.023, Reynolds number power to 0.8, Prandtl number power to n, di mana n adalah bergantung kepada proses yang berlaku ke atas fluid. Sekiranya proses yang berlaku adalah cooling proses, maknanya cair yang masuk tadi, bendali yang masuk tadi disejukkan dalam pipe. So N kita pakai bersamaan dengan 0.3. Sekiranya dia adalah heating proses, kita pakai N bersamaan dengan 0.4. Ini one of the equation ataupun one of the correlation yang kita boleh guna. So daripada sini kita akan terus hubungkan je Nusselt number dengan heat transfer coefficient, iaitu H dH divided by K. So boleh cari heat transfer coefficient daripada persamaan ni. Disebabkan benda ni turbulent flow ni very complex, most of the Nusselt number is given by correlation instead of derived analytically ataupun mathematically. So selain daripada Tituss-Boulter ni, kita ada lagi beberapa equation yang very common kita gunakan dalam turbulent flow untuk kita cari nilai H. Ataupun mula-mula kita cari nilai Nusselt number dan kemudian kita cari nilai H. Antara lain yang agak common juga adalah kita panggil sebagai Chilton-Colburn. Chilton-Colburn expression untuk Nusselt number bagi turbulent flow diberikan oleh Nusselt number bersamaan dengan 0.125 nilai F, Reynolds number power Prandtl number power 1/3. Ni kita tengok dia berbeza sikit, di mana dia introducing nilai F dalam Nusselt number correlation. F ni apa? Tadi sama, iaitu friction factor. So mana nak cari friction factor? Macam yang kita bincang sebelum ni. So Chilton-Colburn mencadangkan ataupun correlation dia mencadangkan sekiranya kita dapat friction factor value, so kita boleh straight away masukkan friction factor value dalam Nusselt number ni untuk kita, dalam Nusselt number correlation ni untuk kita kenal pasti Nusselt number dia. Kemudian kita boleh cari nilai H untuk kita guna dalam Newton law of cooling punya formulation untuk kita cari final Q absorbed by the fluid ataupun rejected by the fluid inside the pipe. Selain tu ada lagi satu correlation yang agak common juga melibatkan penggunaan friction factor. Correlation ni dibangunkan ataupun dicadangkan oleh Gnielski. Ni semua nama-nama saintis-saintis dulu yang mengkaji flow inside a pipe for heat transfer case.
So Ginielski mencadangkan Nusselt number correlation diberikan oleh F divided by 8. Okay. Reynolds number minus 1000. Prandtl number divided by 1 plus 12.7. F divided by 8 power to 0.5. Prandtl number power to 2/3 minus 1. So ni Ginielski punya correlation. So nak pakai, bila nanti tanya kan, nak pakai yang mana satu ni, pakailah mana-mana satu pun. Yang penting mention, guna proposed equation mana. Yang paling ringkas of course Ditters-Boelter, paling ringkas. Tanpa mempertimbangkan nilai F, kita just perlu tahu sama ada dia adalah cooling ataupun heating process. Yang kedua, yang agak ringkas juga, Chilton-Colburn. Cuma dia melibatkan penggunaan friction factor yang kita perlu kenal pasti melalui Modi chart. Ataupun kalau dia sekiranya dia smooth surfaces, kita boleh direct pakai equation yang kita bincang sebelum ni. Dan yang ketiga adalah correlation untuk Nusselt number yang dicadangkan oleh Ginielski. So nak guna mana-mana pun boleh. Of course jawapan antara satu sama lain akan berbeza. Cuma macam saya pesan sebelum ni, engineering is all about estimation. Okay, semuanya dalam acceptable margin of error. Okay, so ini adalah 3 correlation yang biasa digunakan untuk mengenal pasti nilai H daripada Nusselt number. Okay, selain daripada itu, kita juga ada dalam BDA 30603 ni, kita juga diketengahkan dengan liquid metals. Liquid metals tahu maknanya cecair metals. Susah juga bahasa Melayu, metals. Okay, maknanya kalau contoh macam kita cairkan besi ke, dalam bentuk cecair tu, kalau kita alirkan dia dalam pipe, okay, kalau kita alirkan dia dalam pipe, how actually kita nak determine berapa sebenarnya rejected ataupun absorbed heat by the liquid metal. So untuk case liquid metal ni, kita ada juga 2 equation khusus yang digunakan. So maknanya ni hanya applicable sekiranya kita memang sedang mengkaji tentang liquid metal flow. Okay, so dalam liquid metal kita separated between TS constant dengan Q constant. Di mana untuk TS constant, Nusselt number, okay, untuk TS constant diberikan oleh 4.8 tambah sifar 156 Reynolds number power to 0.85 Prandtl number 0.93, di mana Prandtl number ni diambil bukan pada bulk bulk mean flow temperature, diambil pada surface temperature. Okay, so ni untuk case liquid metal. So sekiranya kita ada liquid metal tapi sedang berbincang tentang case constant heat flux. Okay, Nusselt number-nya diberikan oleh 6.3 tambah 0.0167 Reynolds number power to 0.85. Prandtl number diambil juga pada surface temperature, iaitu 0.93. Okay, so inilah dia correlation yang seterusnya. Seperti mana biasa, semua correlation ni adalah untuk determine Nusselt number, dan Nusselt number dihubungkan dengan heat transfer coefficient iaitu H dengan persamaan yang ini bagi flow inside pipe. Okay, itu dulu untuk turbulent flow, dan ini merupakan subtopik terakhir untuk chapter ini, iaitu internal force convection.